Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Manakala 7 kes kini berada dalam kategori 5 dan dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara itu, 3 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,555 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 112,093 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,958 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 597 adalah hasil dari 3,462 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 4,422 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 78,341 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 33,586 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 7.3%. Pada masa itu, 240 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 33,346 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 12 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 58.5% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan bagi membekalkan catuan makanan kepada mereka yang memerlukan, terutama pesakit dan kontak rapat pesakit COVID-19. Ini termasuk penglibatan pelbagai agensi yang turut membantu meringankan beban kerajaan bagi mempercepatkan lagi pengagihan bantuan catuan makanan. Sejak beberapa hari lalu, 13,000 buah rumah di keempat-empat daerah telah menerima agihan catuan makanan. Purata secara keseluruhan, hampir 2,000 buah rumah menerima agihan setiap hari. Sebanyak 4 buah pusat pengagihan bantuan catuan makanan beroperasi di negara ini, terdiri dari Pusat Belia Bandar Seri Begawan, Kompleks Sukan Sungai Kebun, Kompleks Sukan Tutong dan Dewan Bandaran Kuala Belait. Di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, para sukarelawan dengan 20 buah van menghantar agihan catuan makanan ke 250 buah rumah. Kumpulan sukarelawan ini juga menghantar catuan makanan ke daerah Temburong mengikut senarai yang diperoleh dari Kementerian Kesihatan. Setiap hari Ahad, persatuan-persatuan kereta turut membantu menghantar agihan catuan makanan. Pihak JAPIM dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama agensi-agensi yang terlibat seperti Sukarelawan Belia, kami telah berusaha untuk mengantar dan menyediakan list yang diterima. Alhamdulillah, berkat bekerjasama, kami telah catch up dengan segala backlog ini. Meskipun menghadapi beberapa kendala, namun kerjasama padu dari agensi kerajaan dan swasta serta orang ramai, setiap kesulitan dapat diatasi. Sehubungan itu, para pesakit COVID-19 dan kontak rapat yang memerlukan agihan catuan makanan adalah disaran untuk memberikan maklumat dan alamat rumah yang tepat bagi melancarkan proses penghantaran. Alhamdulillah, sambutan daripada orang ramai itu menggalakkan
dan telah membantu kami di sini, dan pihak-pihak agensi kerjaan juga memberi kerjasama dengan baik. Petugas-petugas yang di sini ini semua diorang ini semangat gigih bekerja, memberi kerjasama yang baik. Di daerah Belait, pusat pengagihan bekalan catuan makanan diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Agihan catuan makanan dihantar kepada hampir 500 buah rumah di mukim-mukim daerah ini yang dikendalikan oleh para sukarelawan dengan melibatkan 5 buah van dan 2 buah kenderaan persendirian. Orang ramai yang ingin membantu melancarkan proses penghantaran catuan makanan di Dewan Bandaran, maka mereka boleh mendaftar di laman sesawan Sukarelawan Belia. Kami amat memerlukan dan mengalu-alukan orang ramai juga yang tinggal di kawasan daerah Belait ini untuk membantu melancarkan proses penghantaran catuan makanan. Kompleks Sukan Tutong menjadi pusat pengagihan bantuan catuan makanan yang beroperasi di daerah Tutong. Para sukarelawan bersama 8 buah van dan 2 buah bas terlibat dalam kerja penghantaran agihan catuan makanan kepada lebih 100 buah rumah di mukim-mukim daerah ini. Di sini ada beberapa kami ada beberapa bahagian. Satunya bahagian pembukusan, kedua ada bahagian menelefon. Jadi setelah dikenal pasti ada senarai yang disediakan, orang yang membungkus akan membungkus apa yang telah ditetapkan, seterusnya akan dihantar ke rumah-rumah. 5 perusahaan tempatan buat pertama kali menyertai pameran perdagangan makanan dan minuman Foodex 2022 di Jepun dalam usaha mendapatkan pengesahan pasaran dan peluang dalam ekspor antarabangsa. Darussalam Enterprise Day, Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Tokyo, Jepun dan Pusat ASEAN Jepun bekerjasama dalam menguruskan penyertaan negara Brunei Darussalam sebagai sebahagian daripada projek pengembangan produk yang lebih meluas dikenali sebagai meningkatkan kualiti produk Brunei. 5 produk daripada Ghanim International Corporation, Volco Venture, Sabli Group of Companies, Torian Bakeshop and Cafe dan syarikat Rizqus Salam dihantar ke Jepun dan dipamerkan di petak negara Brunei Darussalam dan mendapat sambutan daripada para pembekal, peruncit dan rakan-rakan perniagaan lainnya. Tahun ini, Foodex diadakan di Chiba pada 8 hingga 11 Mac lalu. Ia menarik ribuan penyertaan dari lebih 90 buah negara.